This is Facebook. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat petang. Yang dikasihi Puan Siti Nara, Ketua Bahagian dan pimpinan ahli tempatnya, yang berhormat Datuk Dr. Jaujan, YB Kelvin, YB Aruna, Datuk Aziz Jaman, Datuk Lorito, pimpinan pusat kita, dan juga ketua bahagian yang Datuk Sapi Buluran, dan juga Allah Taala alias alias dia berdiri di belakang, jangan dia nampak dia. Syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala di atas izinnya dapat sama-sama pada petang ini di kampung ini. Dan saya ingin nyatakan ini buat pertama kali saya datang ke kampung ini. Melihat keadaan kampung yang ada di sini, bukan hanya sekolahnya Bapapan, keadaan yang saya ingat 20 tahun membimbangkan saya buaya. Hari ini hari yang penuh bermakna. Besok hari merdeka, yaitu hari kita menyambut kemerdekaan bersekali dengan tanah Semenanjung, bila mana negara kita dilepaskan daripada belenggu penjajahan, dan lepas itu melahirkan sebuah negara yang dinamakan Malaysia. Malaysia tidak akan lahir kalau tidak ada Sabah, Sarawak waktu itu. Hanya lahir Malaysia ini oleh kerana Sabah, Sarawak, Singapura. Jadi maknanya Malaysia ini kita punya, bukan hanya Semenanjung yang punya, negara kita. Dan kita harus letakkan bukan hanya cintanya kepada negara, kita juga bersyukur kepada Allah SWT. Kita mencapai kemerdekaan selepas kita ditakdir oleh pihak British 20 tahun. Dan bukan mudah keadaan dia di merata tempat. Pentadbiran yang ada di negara, di tempat kita di Sabah, diurus takbir bukan hanya oleh governor, bukan hanya oleh pegawai daerah yang datangnya daripada negara United Kingdom luar. Hari ini pegawai-pegawai yang mentadbir, sama ada pegawai daerah Majlis Perbendaharaan presidennya ialah anak-anak Sabah ataupun dilahirkan di merata tempat. Dan kita harus sedikit sebanyak panjatkan kesyukuran bersempena dengan Hari Merdeka, tanamkan semangat kecintaan kita kepada negara kita untuk membolehkan supaya kita dapat satukan, padukan umat yang ada. Tapi menyatukan umat ini bukan mudah, menyatukan rakyat bukannya kerjanya mudah. Seumpama apa yang kita rasa pada hari ini di kampung ini, sekolahnya Bapapan. Tapi kalau di Semenanjung sudah semuanya bersemen. Bangunannya cukup baik. Bukan hanya di sini jambatannya berkayu-kayu. Di kampung saya semalam jambatannya putus, patah. Seterusnya saya beritahu dengan pegawai saya di situ, buat supaya baikkan jambatan itu. Itu jambatan Kamarin dulu. Lepas itu putuslah pula. Ya. Jadi ini yang kita dapat melihat keadaan kita di peringkat Sabah ini. Bukan mudah. Walaupun saya sedar dan tahu saya pernah menjadi ketua menteri. Cuma 20 bulan saja. Bukan 5 tahun. Bukan 10 tahun. Kerjanya bukan mudah. Untuk kita mentadbir sebuah tempat dengan rakyatnya 4 juta lebih orang. Dan keadaan yang kedaipan yang begitu menebang. Bukan hanya prasarananya jauh ketinggalan. Kerjanya bukan mudah.
Saya masih ingat bila saya bicara dengan kawan saya, mantan Perdana Menteri Datuk Najib. Waktu itu Perdana Menteri, waktu itu dia Menteri Kewangan. Kalau kita mau membangun sesebuah negara, kita harus lihat dari segi prasarananya dahulu. Ya, kita tidak boleh menarik semungkin ramai sebanyak mungkin pelabur datang ke satu tempat. Tapi GRS ni bunyinya berbilion pelabur datang ke Sabah. Apa ini pelabur ini datang ke Sabah, tidak ada air ini. Elektriknya padam-padam ini. Mana mungkin perkhidmatan ataupun barangan-barangan yang mereka keluarkan daripada syarikat mereka harganya jauh murah? Tidak mudah untuk mereka mau hasilkan bersaing di pentas antara bangsa. Maka dengan itu penting kepada kita menyempurnakan kehidupan manusia, ialah dengan kita daripada peringkat awal dilengkapkan. Bukan hanya anak itu bila dilahirkan miskin dia, dalam perut ibunya tidak ada tupinya macam Datuk Ulang ini, tidak ada bajunya, tidak ada jamnya, tidak ada kasutnya. Manusia dilahirkan miskin, dimatikan miskin. Tidak berbaju, tidak boleh cakap, tidak boleh berkasut, tidak boleh berlari. Anak itu dilahirkan. Begitu juga kita bila kita meninggal dunia. Tidak boleh cakap, tidak boleh makan. Masakan ada orang bila dikubur dalam tanah itu berkasut, dia berbaju, berkereta, dia tidak ada itu. Tahir, jarang sekali. Dan ini yang kita kena ingat. Dilengkapkan manusia bukan hanya dengan ilmunya, keperluannya. Anak kita masuk sekolah tidak boleh belajar ke sekolah kalau tidak ada kasutnya. Anak itu boleh ke sekolah kalau tidak ada bajunya. Anak itu pergi sekolah tidak ada bukunya. Bagaimana kita membangunkan umat yang ada di kawasan, contohnya wilayah Sabah ini, contohnya di kampung ini, contohnya di Sandakan, kalau tidak dilengkapkan dengan airnya, dengan tanahnya, dengan bekal elektriknya? Bayangkan hari ini penduduk kampung ini duduk bukan tanah mereka. Betul ini? Kebimbangan saya, kemana tanah-tanah ini? Datuk Haji GRS, pemerintahan mereka tahun 2023 sampai 2024. Soalan yang ditanya oleh YB Warisan dari Merutai, Tuan Sarifuddin Hatta, YB Merutai bertanya kepada Ketua Menteri, berapa syarikat kayu balak yang diberi lesen sedang beroperasi berjuta hektar yang telah diluluskan untuk mempalak di seluruh Sabah termasuk di kawasan tanah hiasan Sabah? Dia jawab, untuk makluman ahli yang berhormat dari Merutai, Dewan Negeri yang boleh ni, Kerajaan Negeri telah menggunakan sebanyak 43 lesen jangka panjang dengan tempoh kuat kuasa antara 30 tahun dan 100 tahun. Dan mentadbir lebih kurang daripada 1,4 juta hektar. Ini YB Haji yang menjawab, bukan saya yang menjawab. Tahun lalu 2003-2004 diluluskannya tanah bagi operasi pembalakan jangka pendek pula bagi tahun 2023-2024, kelulusan seluas 32,000 hektar tanah. Bagi tidak tahu kepada syarikat mana, hampir 100,000 ekar boleh dibagi kepada syarikat. Kenapa rakyat ini yang memerlukan tanah untuk tidur, untuk berumah tidak dibagi? Kemana ini? Ini kebimbangan saya. Tahun ini saja, baru bulan lalu satu syarikat dari Kuala Lumpur dianugerahkan oleh Kerajaan Negeri menerusi Majlis Pembedaran Kota Kinabalu tanda tangan untuk memorandum, yaitu penangkapan ikan tuna tanah di Kota Kinabalu. Jangka panjang perjanjian dia 30 tahun. Syarikat dari Kuala Lumpur boleh dapat tanah untuk tangkap ikan tuna. Saya tahu mereka tidak tangkap ikan. Saya tahu mereka menggunakan itu tanda tangan sahamnya naik.
untung dia. Tapi kadang-kadang ini bagaimana keadaan kita? Termasuklah dalam langkah mineral yang keluar dalam bidung 40 ekar tanah kita bagi untuk tidak tahu disedahkan. Saya pun bising di Dewan Dagangan Negeri, buat simen di Tongon si Masihong itu. Buat apa kau buat kilang simen di Tongon? Jauh itu, bukan ada pelabuhan di sana itu, bukan ada elektrik itu, bukan ada air itu. Kau buat kilang pasal apa itu? Mau tebang kayunya kah? Mau ambil emasnya kah? Ini kadang-kadang kita perlu tahu, maklum. Pasal itu kedatangan saya pada hari ini, saya ingin memaklumkan, ini bukannya kita fitnah, ini bukan rekaan. Tanah dibagi kepada syarikat berpuluh ribu ekar Sabah ini. Yayasan Sabah dahulu zaman Tun Mustafa sediakan 1, berapa juta, 4 juta hektar tanah kepada Yayasan Sabah untuk membolehkan anak-anak Sabah boleh belajar, dapat beasiswa, sekolah dibaiki, bagi susu anak-anak, bagi baju, bagi kasut. Hari ini kemana kayu, kemana tanah ini? Hilang tanah itu. Disebut tadi jawapan Kerajaan Negeri JRS, kami bagi sampai 30 tahun kepada 100 tahun. Tanah Sabah, ini bukan kita fitnah. Boleh saman, kalau kamu mau mahkamah, saya masuk mahkamah, saya lawan kamu di mahkamah. Ini jawapan kamu ini. Saya ini mantan ketua menteri, saya tahu itu tanah itu siapa dapat itu. Ya. Saya tanya dari beberapa pengarah konservator Polres, pasal itu 20 bulan saja saya jadi ketua menteri. Bukan senang. Covid, 1 inci tanah saya mantan ketua menteri saya tidak ambil daripada bumi Sabah ini. Kalau ada, saya bagi tanah kepada rakyat yang ada. Saya masuk ke Tembunan, saya masuk ke Keningau, saya masuk ke Nabawan. 3 hari lalu saya di Nabawan, saya pun lupa. Ada ketua kampung di situ yang nyatakan kepada saya, Datuk Seri, kau lupa, kau bagi kami grant tanah di kampung ini 400 lebih orang sudah dapat grant tanah masa kau ketua menteri, baru 20 bulan. Di Keningau 2.800 grant tanah saya bagi. Di Tambunan di depan Sipairin 480 grant tanah saya bagi. Bukan mudah ya. Dan saya tahu di Silakan pun ada ya. Saya bagi. Cuma di kampung ini saya belum datang. Dan tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, bayangkan keadaan yang berlaku di bumi kita ini. Saya masih ingat dahulu bila saya membina, menguruskan supaya lapangan terbang Tawau diadakan di Tawau. Saya melakukan Tun Leong Leong Sik, jangan bina lapangan terbang di Kelabakan. Kawan saya Alayaram Gapur Sali mau di Kelabakan. Saya beritahu jauh. Kalau di Kelabakan kau simpan di situ, macam mana Ladatu, macam mana Sempurna, macam mana Punah. Letak di Balung, pertengahan dia. Lepas itu kita bagi tanah untuk membina lapangan terbang baru di Tawau waktu itu. Lepas itu ada tanah yang dahulu lapangan terbang yang lama. Tanah itu saya tidak bagi dengan MAB, Malaysian Airport Berhad. Saya ambil tanah itu, saya bagi dengan Majlis Perbandaran Tawau untuk mereka membangunkan kemajuan itu. Ada bukti semua itu. Walaupun saya tahu, kalau saya ketua menteri boleh saya ambil itu. Mana kamu tahu? Tapi kita manusia, mungkin manusia tidak tahu, tapi kita mentadbir membantu umat. Jangan ingat manusia tidak tahu, Allah Subhanahu wa taala tahu apa perbuatan kita di muka bumi. Kita kena tahu, kita kena ingat. Jangan kita anggap bahwa orang tidak tahu ini di kampung ini. Allah ya haram kau punya ayahanda itu. Ya, tadi kau berucap. Ya, dan saya tahu mereka berjuang sehingga untuk membolehkan. Ini penting kepada kita. Kalaulah contohnya seperti tanah di sini menangkap, kenapa Konalayan tidak buat? Kenapa Sapma tidak buat? Ada agensi kerajaan kita. Kenapa bagi dengan syarikat dari Kuala Lumpur? Boleh bagi dengan syarikat Kuala Lumpur. Kalaupun bagi kerjasama joint venture supaya anak kita dapat untung, dapat kerja. Ini semuanya bagi dengan syarikat dari Kuala Lumpur.
Ini tanah ini saya siasat ini. Ini tanah ini. Mana lagi satu? Tadi saya sudah nyata di kampung apa nama tadi? Sungai Kayu. Rupanya banyak kayu di sungai di sini. Tapi di sini bukan ada sungai kayu, di sini sungai buaya. Saya bertanya, Datuk Seri Panglima Haji Muhammad Syafiee bin Haji Abdal Adun Sinanlang bertanya kepada Ketua Menteri, berapa hasil yang telah diperoleh daripada beberapa inisiatif tanaman semula hutan simpan lesennya disebut di sini. Gunung Rara, usahawan Borneo Syarikat, Greenwood Sendirian Berhad, lepas itu Golden Borneo Palm Sendirian Berhad, Hormat Jadi Sendirian Berhad, Kelabakan Borneo Resources. Berapa ekar tanah? 14,000 hektar, 20,000 hektar, 1,000, 22,000 hektar. Hampir 200,000 ekar tanah ini dibagi kepada syarikat-syarikat ini. Daripada 1997 sampai 2097. Daripada 2006 sampai 40. Di Kelabakan dari 2018 sampai 2118. 100 tahun. Kemana kita ini? Baru lagi ini. Tadi pun saya sudah maklumkan. Untuk menerokai minyak, gas, yaitu hydrocarbon potential dia, disandarkan ini. Disandarkan bagi dengan syarikat dari Kuala Lumpur. Ini disandarkan. Siapa yang bagi? Petronas. Open tender dorang bagi. Mengapa tidak masuk open tender syarikat dari Sabah? Untuk joint venture ke, bergabung ke, supaya sedikit sebanyak syarikat kita dari Sabah mempunyai kuasa, mempunyai saham dalam menerokai kekayaan Sabah punya. Ini lautan Cina Selatan, minyak yang ada, gas yang ada, bukan Putrajaya punya. Tapi bila kita bentuk Malaysia, perjanjiannya, dan selepas itu undang-undang enactment minyak pada tahun 1974, Petroleum Development Act, Akta Minyak, diluluskan oleh Kerajaan Persekutuan tahun 1974. Maka Petronas ada kuasa untuk mengambil tanah, mengambil minyak dan gas di benua. Di mana itu? South China, ya. South China Sea. Bayangkan jauhnya lautan Cina Selatan ini daripada Putrajaya itu. Yang punya minyak, yang punya gas waktu itu North Borneo, waktu itu Sarawak, waktu itu Brunei. Inilah wilayah-wilayah yang memiliki, diurus stabil oleh British, tapi bila bentuk Malaysia, maka ia menjadi milik negara Malaysia. Walaupun kita sedar dan tahu ini milik negara Malaysia, tapi kongsilah secara baik. Diambil dari Petronas 95%, bagi kepada Sabah 5%. Mana orang berbisnis berkongsi dari tahun 1974 sampai 2022, kau ambil 5%, aku ambil 95%. Bagus itu. Kemana orang Sabah ini? Pasal itu bila saya jadi Ketua Menteri, saya tidak tunggu. Saya beritahu Tun Mahathir, saya letak 5% cukai kepada Petronas sales tax yang sekarang kerajaan negeri dapat hasil 2 bilion hingga 3 bilion. Bukan sia jijik buat itu. Warisan bah. Yang dapat hasil itu. Cakap bukan main. Dorang kerajaan kenapa cakap, kenapa tidak buat? Saya kerajaan 20 bulan. Yang kau jadi menteri 13 tahun, kau jadi ketua menteri 5 tahun. Apa yang kau buat? Bukan saya pernah jadi ketua menteri. Saya tidak pernah jadi adun 40 tahun. Cuma saya jadi adun bila bertanding 2018. Saya lawan Barisan Nasional waktu itu, tumbang barisan itu. Hari ini ketua menteri GRS, gagasan, parti gagasan.
Parti Gagasan dilahirkan 2022. Tapi pilihan raya Sabah tahun 2020. Mana ada dalam dunia parti yang tidak pernah diberanakkan boleh perintah? Betul tak? Gagasan dilahirkan 22. Pilihan raya 2020. Dia dapat berapa? Bertanding atas tiket bersatu. Bukan gagasan. Waktu itu tidak ada gagasan. Dia bertanding atas tiket bersatu. Lepas dapat kursi 13 mana boleh perintah. Tapi dibeli oleh diorang itu warisan. Melompat. Pasal itu saya tidak mau bergabung-gabung itu. Kita bergabung melompat. Tidak bagi jawatan lompat. Tidak bagi projek melompat. Kemana ini? Dari parti ASNO sampai ke UMNO. Dari UMNO sampai bersatu. Sampai bersatu ke Gagasan. Saya tidak melompat. Saya dibuang, dipecat, ditahan. Apa dorong ingat, dorong tahan saya tidak boleh tumbangkan. Waktu saya lawan Barisan Nasional, Perdana Menteri UMNO, Ketua Menteri UMNO, sekarang ini Perdana Menteri PKR, sekarang ini Ketua Menteri Gagasan. Masa UMNO saya boleh tumbangkan Perdana Menteri dengan Ketua Menteri? Mustahil. Kita tidak ini partinya berlain-lain. Betul tak? Yang boleh menumbangkan bukan saya, penduduk kampung ini. Tahir, kamu yang tentukannya. Jangan lupa, kamu punya kuasa ini. Pilihan raya datang lagi kuat daripada ketua polis negara itu. Pasal apa kamu punya kuasa? Kuasa mengundi, bukan ada sama dorang. Kamu punya kuasa itu. Tapi kuasa itu jangan dijual. Yang saya bimbang itu datang duit. Musim kamu tidak ada beras di rumah kamu, tidak datang berasnya itu. Musim kamu tidak ada air, tidak datang pergi kampung kamu menolong itu. Musim padam lampu tidak datang untuk menyala lampu kamu. Tapi bila kamu bermasalah tidak datang, tapi dorang bermasalah akan datang sampai jam 1 pagi. Pasal apa dong masalah dorang? Masalah undi lah. Apa dia? Tidak undi. Undi warisan. Saya harap kita bukan banyak duit. Warisan bukan berharta, bukan kaya raya, tapi kami berilmu dan bersemangat tinggi untuk membolehkan, membangun, membina. Kami berniat dengan niat yang baik untuk beramal, membantu masyarakat yang miskin, yang ditindas, yang diketepikan. Pasal itu tidak ada kerajaan, sama ada Tun Mustafa, sama ada Tun Puat, sama ada si Fairin, sama ada si Arif, yang menubuhkan Kementerian Pendidikan dan Kesihatan di Sabah. Bila saya jadi Ketua Menteri Kerajaan kita perintah, yang pertama masuk dalam pemikiran saya ialah membimbing anak-anak. Macam mana saya sebagai seorang anak kampung, dilahirkan tahun 50-an, disempurnai. Tidak ada kasut pun bata, baju pun tidak senonoh. Masuk pergi sekolah. Sekolah namanya Inggris punya sekolah, Government English Primary School, sempurna. Tukang belajar guru saya dari Singapura, dari Canada, Jafar Mores nama dia, saya masih ingat. Belajar macam mana keadaan di sekolah-sekolah. Bukan senang. Tapi anak kampung, bila kita melahirkan pendidikan, anak kampung hari ini boleh menjadi seseorang yang berilmu. Mana mungkin Datuk Jaujan menjadi doktor ini? Belajar, engineer, dia pandai kasih baik kereta ini. Pasal ada sekolah, anak kampung dari pulau. Tapi kadang-kadang kita tidak nampak. Pasal itu membantu umat. Ayat yang diturunkan oleh Allah SWT kepada umat ialah Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Baca. Apa baca itu? Bukan membaca surat ini, Iqra'nya itu.
Ayat yang diturunkan selepas Iqra itu, inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Yaitu dinamakan diturunkan Al-Quran musim bulan Ramadan. Iqra, baca ulimu, ayat yang pertama. Mananya bacalah itu buku itu, bukan buku apa itu, Quran. Pasal di situ ada pengajaran kepada umat, ya, kehidupan kita yang ada. Jadi saya berharap kepada umat yang ada, jangan bimbang sangat, jangan takut dalam perjuangan hidup ini. Kadang-kadang takut. Ini yang saya ucap terima kasih kepada si Tahir. Mana si Tahir? Hilang tadi. Tahir buat program, dia buat program, dia jemput saya tadi tempat si Awang, orang Jerman yang sekarang ini di kampung ini. Saya datang untuk pastikan supaya saya berjumpa dengan penduduk kampung yang ada. Masakan saya pemimpin orang Sabah tidak boleh jumpa ini. Ditawarkan saya jawatan timbalan Perdana Menteri. Datang jumpa saya itu segala orang itu. Saya tidak mau sebut nama orang. Saya beritahu saya tidak mau. Saya mau balik pergi Sabah. Saya berkhidmat di Semenanjung 30 tahun menjadi menteri. Menteri Perpaduan, Menteri Kebudayaan, Menteri Luar Bandar, Menteri jaga ayam dengan telur sampai ayam pun saya jaga sampai telurnya. 5 tahun jaga ayam dengan telur. Di penerangan, perumahan, pertahanan, banyak kementerian saya masuk, 7. Saya beritahu umur saya sudah lanjut, 8 sudah cucu saya. Sudah sampai ketikanya untuk saya mau berkhidmat kepada umat yang berada di peringkat ini Sabah, supaya saya bantu. Dan saya berharap kepada tuan-tuan yang ada, bukan senang untuk kita mengorak langkah yang ada, tapi kebersamaan di antara pimpinan dengan rakyat yang ada. Kebimbangan saya, kita kadang-kadang itu pilihan raya datang, kita undi orang bukan oleh kerana kita tengok amalan dia, kita tengok dia daripada parti mana, kita tengok dari atas rambutnya sampai ke kasutnya itu. Kadang-kadang kalau dibagi baju biru, tudung biru, terus hidup BN. Dibagi baju topi merah dengan baju merah, hidup JRS. Walaupun tidak berlampu, tidak berair, hidup JRS, pasal ada topinya sama baju. Dibagi duit 500 ringgit, confirm, jangan bimbang, kami akan apa 500 ringgit, 1.000 boleh menyelesaikan masalah air di kampung ini. Yang boleh menyelesaikan masalah air di kampung, lampu jalan raya berlubang, sekolah yang tidak baik, ialah pimpinan dan kerajaan yang bertanggung jawab. Itu yang kebimbangan kita. Keadaan yang berlaku di merata tempat ini, seperti saya nyatakan, depan mata kita tanah ditaburkan kepada syarikat yang kaya, syarikat rakyatnya miskin. Bagi kepada syarikat-syarikat yang berdaftar di bursa saham, kenapa syarikat dari Sabah tidak boleh buat? Besok kita kerajaan warisan, saya akan pastikan mesti ada minyak gas untuk Sabah sendiri. Kita ada gas. Sabah mempunyai gas yang kedua terbesar di Malaysia. Sabah mempunyai minyak yang pertama terbesar di Malaysia. Sarawak tidak lawan. Minyak Sabah paling banyak dari Sarawak. Tapi kita punya minyak, kapal terbang beli minyak, bukan kita yang menjualnya. Mana itu minyak? Kita akan proses minyak supaya ada keuntungan. Saya bagi pinjam duit dengan AirAsia masa saya ketua menteri. 300 juta saya bagi pinjam dengan AirAsia. Tapi saya beritahu dengan Tony Fernandes, ini live ini, dia boleh tahu apa cakap saya. Kalau tidak benar boleh saman saya. Tony, saya bagi pinjam kau 300 juta. Tapi saya mau anak-anak Sabah jadi stewardess, pilot, yang jaga di lapangan terbang Sendakan, di Tawau, mesti anak-anak Sabah. Dan bawa pelancong dari China, dari negeri-negeri yang lain ke Sabah untuk datang. Pelancong datang makan sayur. Sayur apa? Ubis. Ditanam di mana? Di Ranau.
Makan ikan. Siapa yang dapat? Ikan tangkap ini bukan orang putih yang menangkap, orang kita yang menangkap. Mananya kita selaku pemimpin, jangan pikir kau bagi pinjaman ada komisionmu 10%, 20%. Lebih mulia kita tidak dapat duit, tapi rakyat kita ada duit dan ada kerja. Apa artinya kau dapat duit dari kau bagi pinjam beratus juta, lepas itu kau yang seronok berjuta-juta dalam bankmu. Rakyatmu menderita seperti apa yang kita rasa pada hari ini. Cukuplah pilihan raya kali ini bagi pengajaran kepada rakyat di Sabah ini. Pilihan raya kali ini kita pastikan suara rakyat Sabah mesti dibulatkan. Jangan berpecah suara kita, mesti bulat suara kita. Kita mau membangun, kita bangun, tapi jangan suara orang Sabah pati tampatan. Macam si Jeffrey tampatan, janji melompat mau keluar dari tahun lalu sampai sekarang tidak keluar. Samalah sama si Pandikar. Pati apa itu? Berucap di Banggi kita lawan pati daripada Melaya, tapi tengok-tengok kerjasama juga. Kemana itu? Mau tunggu dorang? Orang kita tidak balik. Jangan tunggu. Yang penting hari ini rakyat di kampung ini buat ketetapan. Besok pilihan raya kita akan tukar mereka. Jangan pikir panjang. Saya berucap tadi itu, kalau di Semenanjung boleh buat keputusan, di Kelantan dorong undi PAS. PAS saja boleh perintah di Kelantan. PAS 30 tahun perintah Kelantan. PAS perintah di Terengganu. Masakan kita di Sabah tidak boleh perintah oleh pati rakyat Sabah. Pati Sabah tidak boleh perintah Sabah. Masakan pati Sabah mau diperintah oleh pati Kuala Lumpur. Kali ini saya merayu kepada rakyat di kampung ini dan seluruh rakyat Sabah, tolak pati dari Kuala Lumpur Semenanjung. Boleh. Kalau tidak ada kebulatan suara seperti apa yang di Sarawak. Sarawak suara dia bulat. Tidak ada PKR, tidak ada DAP, tidak ada UMNO di Sarawak itu. Tapi suara PBB cukup kuat. Abang Jom minta, dapat. Kita ini minta, nanti dulu. Pasal apa? Ada barisan nasional punya parti, cakap lain. Lepas itu minta dengan parti PKR. Waktu saya ketua menteri si Kristina, nanti dulu pasal parti kami lain. Rupanya diingat parti orang, bukan diingat yang mengundi dorang YB Sabah ini bukan parti dari Kuala Lumpur, rakyat Sabah yang mengundi mereka ini. Kenapa suara kita tidak dengar? Suara parti mau didengar. Pasal itu saya tidak mau kerjasama dengan parti, saya kerjasama dengan rakyat. Pasal suara rakyat saya dengar. Keperluan rakyat kita mau, bukan keperluan parti mereka. Ini keperluan dorang yang dorang mau. Mau jadi calon, mau jadi menteri. Ya, sudah jadi menteri, naik kereta besar. Saya naik kereta pun saya pinjam ini. Bukan kereta saya ini. Ya, betul. Ya. Di Sempurna saya pun 20 tahun jadi YB, tidak ada kereta, saya pinjam kereta. Tujuan kita membantu rakyat. Rumah itu dibina tahun 1967 oleh arwah bapak saya. Saya tinggal di rumah itu. Saya tidak ada rumah di Sempurna, banglo besar. Saya beritahu dengan mama saya pinjam bilik sikit ini untuk saya tidur dengan istri saya. Bilik saja saya pakai. Apa artinya? Kita punya rumah di merata tempat, tapi rakyat kita bayangkanlah. Kesian kita menyentuh. Ya. Minggu lalu di rumah saya tidak ada air. Bila tidak ada air, saya terpaksa cari di mana ada air. Pegawai saya beritahu ada air, tapi dari lori dibeli 300 ringgit. 300 ringgit ada air sebeli. Bayangkan itu bagi saya mantan ketua menteri adalah sikit duit 300 untuk beli air. Pasal mau sembahyang pun susah, mau pergi tandas pun susah. Bayangkan kepada orang yang miskin tidak ada duit, bagaimana mereka rasa itu? Pemimpin jangan hanya kamu rasa apa yang kamu rasa, rasa siksanya rakyat di bawah ini. Dan bukan hanya tahu, bukan hanya sedar dan tahu susahnya rakyat, tapi selesaikan masalah rakyat itu.
Tidak ada artinya kita tahu tapi kita tidak selesaikannya. Mereka menanggung beban keadaan dia. Semuanya kadang-kadang orang cerita, oh dia menteri luar bandar, dia punya salah. Tidak ada air, salah saya. Jalan berlubang, salah saya. Lampu tidak ada, salah saya. Apa air, jabatan air, salah saya. Di jabatan air di Sabah tidak ada tempat di dunia, cuma di Sabah jumpa duit 170 juta. Ada jabatan menyimpan duit sampai beratus juta. Musim Barisan Nasional dong simpan duit, tidak tahu kenapa tidak simpan di bank. Oh, duit Datuk Syafiee. Bodoh apa saya mau simpan di jabatan? Tidak ada bunganya itu. Dan rupa-rupanya duit banyak di jabatan air, lepas itu airnya tidak ada. Pipe dipasang tidak berair. Saya bising di parlimen depan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sekolah buat tandas. Apa artinya sekolah buat tandas kalau tidak ada air? Masa kan orang kampung mau bawa beli mineral water, mau pergi tandas? Keadaan ini perlu kita atasi sebaik mungkin. Saya beritahu dengan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim. Yang Amat Berhormat adalah Perdana Menteri yang kelima. Pen Borneo tidak siap-siap. Wah, salah Datuk Syafiee lah pula Pen Borneo tidak siap. Semua salah saya. Kenapa tidak siap? Dari Datuk Najib, daripada Mahathir, Perdana Menteri, dari Si Mahyudin, Ismail Sabri, sampai Yang Amat Berhormat Tambun. Kenapa ini? Siapa kontraktor dia ini? Kenapa nanti kontraktor? Besok kita kerajaan, saya akan round daripada Ranong sampai Telukit. Saya mau tengok jalan raya. Saya panggil pengarah JKR, saya panggil setiausaha staf Kementerian Keuangan, siapa dapat konsesi jalan ini. Bagi tahu dengan saya, kenapa tidak siap-siap? Kalau tidak siap, kalau ada kegagalan, kita akan ambil undang-undang, kita tamatkan. Bagi lantik mana syarikat yang boleh buat jalan. Ini air, kenapa tidak ada air? Sampai banjir jatuh hujan ini. Betul tak? Petunjuk Tuhan kepada umat, tidak ada air di Sabah, tapi pejabat CIGG tingkat 32 banjir dengan air. Sampai banjir pejabat. Betul. Apa jadi? Allah Subhanahu Wa Taala bagi petunjuk kepada umat. Sebelum pilihan raya datang, berapa YB yang video keluar ambil duit? Ada yang dibagi 3 juta, dia bilang tidak cukup, dia mau lagi lebih juta. Rupa-rupanya betul juga si Haji cakap, ada YB yang tidak cukup makan. Pilihan raya datang, jangan undi YB yang tidak cukup makan. Nanti rakyat yang autas tidak cukup makan dorang itu. Ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang mati sekalian, saya berharap agar pilihan raya kali ini merupakan satu ruang yang membolehkan kita buat perubahan cukup besar dalam politik senario di Sabah ini. Saya yakin insyaAllah, ya, saya sudah beritahu, kita di Sabah, saya ketua pembakam. Di Semenanjung bukan kita dia sokong, pasal diorang ada 165 MP. Kita di Sabah 25 MP saja. Tidak cukup. Suka tidak suka, siapa majoriti di Kuala Lumpur kita kena sokong. Tapi di Sabah kami takbir Sabah ini untuk kepentingan. Pasal apa? Kami mau suara rakyat Sabah. Bayangkan anaknya itu ditepuk-tepuknya, tidur saya berucap begini. Kesian dia mau mendengar. Yang saya pikirkan masa depan kau punya anak itu. Bagaimana keadaan dia? Macam saya sebut 8 sudah cucu saya. Saya pikirkan kalau saya mau rehat, saya boleh rehat ini. Bukan tidak boleh rehat, tapi bukan rehat yang saya perlukan. Kesehatan, usia yang Allah SWT bagi kepada saya akan berjuang untuk pastikan rakyat Sabah akan dapat kita tambah baik keadaan mereka. InsyaAllah, jangan bimbangkan. Saya akan buat kajian. Besok kita kerajaan perkampungan ini. Ya. Saya mau tanya, siapa punya tanah ini? Kau nelayan? Siapa punya tanah ini? Majelis lembaga perumahan? Tanah beratus ribu ekar kamu boleh bagi dengan syarikat, kenapa rakyat tidak boleh bagi?
Dan saya akan siasat betul-betul. Ya. Saya jarang berjanji. Saya haji ni, saya tidak mau masuk neraka, saya mau masuk surga ini. Tapi saya akan kaji kalau sekiranya seperti apa yang saya lakukan di kota Marudu. Di kota Marudu, kampungnya Kampung Gana, atas bukit. 2.000 lebih penduduk di Kampung Gana itu. Orang dusun, Kimaragang, 2.000 lebih. Tapi mau dihalau oleh Sapoda, pasal tanah Sapoda pun. Saya beritahu dengan Sapoda, jangan kamu halau 2.000 lebih. Ini orang belum masuk bini dia, belum masuk anak dia, cucu dia. Nanti saya bagi tukar. Tanah ini saya bagi, kamu ambil tanah lain, jangan halau rakyat ini. Ini perkampungan. Hari ini mereka sudah ada kampung. Si Masyong, YB Masyong, di Tongon itu, di Kuamun, dilahirkan di situ. Kampungnya itu, tempat lahirnya Forest Reserve. Dahulu, bila saya jadi kerajaan warisan, saya keluarkan kampung itu. Bukan lagi hari ini jadi forest reserve, sudah menjadi kampung untuk milik orang di situ. Masakan kita tidak boleh ditahir. Ya, bayangkan, pasal apa tanah-tanah sini tidak boleh dibangunkan? Saya akan siasat, saya akan jelaskan, tengok macam mana kuasa sama ada dia Konalayan punya tanah, ataupun dari segi keadaan dia lembaga perumahan kau, rancangan apa yang mau buat di sini. Ya, saya akan kaji sebaik mungkin, tapi dalam usaha pihak kita untuk memastikan kita jangan tinggalkan anak-anak di sini yang berlarian ini. Kau tengoklah pakai slipper, pakai kasut pun, makan gondong bawah ini. Ya, takkan kita ada sifat simpatinya kepada anak ini. Ya, hadirin yang dihormati sekalian, kilang bukan saya tidak buat, bulan. Di Sandakan ini, di Tawau sudah ada kilang minyak masak. Best. Keluar sudah. 40 orang Tawau kerja di Kuala Lumpur, kamu balik ke Tawau. Hari ini sudah balik di Tawau. Pasal apa saya beritahu? Kita punya minyak kelapa sawit diproses di Johor, diproses di Selangor, diproses di Petaling Jaya. Saya tanya, kilang minyak dari kilang mana ni? Dari Sabah. Kilang kita minyak masak, dong keluarkan kita yang membeli kita punya minyak. Hari ini di Tawau kita sudah keluarkan minyak masak. Kalau kau pergi supermarket, minyak masak itu. Di Sandakan ini standard brand dia, tapi tidak jadi. Di Keningau Onsoy namanya minyak masak, tidak jadi. Pasal apa? 20 bulan hilang kuasa. Ya, jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dimati sekalian, insyaAllah jangan bimbang sana. Kilang kita akan pastikan di Sandakan ini untuk membasmi kemiskinan, mesti ada kilang-kilang. Ya, jangan tidak ada kilang. Pasal itu bila kita kerajaan, jangan ekspor kayu balak. Saya mau kayu yang ada diproses menjadi perabot, menjadi plywood, menjadi kayu yang boleh dibuat untuk anak kita dapat kerja. Ekspor pergi Jepun, orang Jepun dapat kerja. Ekspor pergi China, orang China yang dapat kerja. Buat kilang, lepas itu buat perabot. Lepas itu orang Malaysia beli perabot dari China, dari Jepun. Rupanya kayu datang daripada Sabah. Kita punya kayu, kita jual RM100. Kita beli perabotnya RM1.000. Pandai itu. Kenapa kita tidak berfikir walaukan kilang, ya, yang ada banyak caranya, banyak kaedahnya. Mungkin tidak ada kepakaran, kita akan usaha sama dengan beberapa syarikat. Mungkin ada kerjasama dengan syarikat-syarikat yang ada kebolehan pemasaran mereka, rantaian pemasaran, rantaian untuk buat perabot yang ada. Hadirin yang dihormati sekalian, saya berharap sungguh pilihan raya kali ini tandanya cukup mencabar, berpecah. Ini yang kebimbangan saya. Rakyat Sabah berpecah menerusi berbagai parti-parti yang ada. Pasal itu saya mau beramal, mantan Menteri Perpaduan Malaysia Kebudayaan, masakan kalau saya mau satukan rakyat Sabah menerusi satu parti, salah begitu? Ya. Kalau kau bersatu dalam berbanyak parti, nafsunya berlain-lain, kepentingan parti berlain-lain. Parti PBS mau kawasan MP, mana Batu Sapi.
Lepas itu PKR pula mau kursi di mana? Sandakan, MP Sandakan, DAP pula mau, ya. Tapi suaranya berlain-lain. Apa pernah datang di Sandakan anti-nelok Presiden DAP selesaikan masalah air? Tidak ada itu. Tapi kalau datang pilihan raya, datanglah itu pasal mengundi itu. Hadirin yang dirahmati sekalian, jangan kita terikat oleh kerana bangsanya, oleh kerana agamanya semata-mata. Ya, saya mantan naib presiden UMNO, mantan ketua pemuda UMNO, digantung saya, dipecat saya. Ya. Kalau si Mahathir boleh mematikan UMNO, kalau si Anwar dulu boleh matikan UMNO, kalau Tunku Razali boleh mematikan UMNO, Tunku Rahman pun matikan UMNO, mantan presiden UMNO, masakan kita di kampung ini tidak boleh? Boleh? Mahathir pun mematikan PKR itu. Ya. Jadi ini yang kita harap sungguh, supaya hadirin yang dihormati sekalian bersatu tenaga, bergabung, jangan berpalah, jangan berpecah. Ya. Pilihan raya akan datang, saya tidak tahu bila, tapi hari mungkin tahun ini memang confirm, orang tidak boleh elak. Bila sampai pilihan raya, kamu ada hak. Siapa yang mau menghalang kamu punya hak mengundi, beritahu dengan saya. Saya tidak kira ini ada polis semua, saya jangan takut sama polis itu. Ya, SPR saya akan jumpa, saya sudah telefon pengurus SPR. Jangan ada besok nanti penipuan. Saya tidak mau handphone bawa dalam dewan pengundian. Digambar, sebelum digambar keluar dari sana bagi 500. Digambar keluar dapat 1.000. Kemana kita berjalan ini? Kita sudah merdeka berpuluh tahun ini. Baru saja ini lagu merdeka. Kita akan sambut besok ini. Apa arti kemerdekaan? Pengisian dia. Saya maklumkan Tun Mahathir berkali-kali, Tun, untuk menyatu padukan rakyat di negara ini, suntu nurani rakyat yang ada. Jangan hanya suntu nurani rakyat Malaysia di Semenanjung, juga di Sabah, di Sarawak. Bagaimana untuk selera keperluan mereka dapat kita atasi, dapat kita bantu mereka. Bayangkan saya limpas tadi di sekolah. Atahir sekolah tadi, sekolah Bapapan. Sekolah Bapapan mana? Bapapan sekolah. Tahun ini saja peruntukan Kementerian Pelajaran 50 bilion. Mana duit itu? Jangan bilang sekolah Bapapan, UMS sekolah, Universiti Sabah Malaysia, siapa yang punya? Persekutuan air pun tidak ada. Anak kita demonstrasi disiasat, ditanya, kenapa tidak bagi air itu? Hadirin yang dihormati sekalian, saya berharap sungguh mudah-mudahan pilihan raya kali ini jangan teragak-agak, jangan pikir masa depan saya. Presiden warisan, mantan ketua menteri, bukan itu penting. Kamu pikirkan masa depan kamu punya cucu, kamu punya anak. Undilah besok bila sampai pilihan raya kepada parti yang boleh menyelesaikan masalah umat di Sabah ini. Boleh. Pasal itu kita katakan, selamatkan Sabah. Dari apa? Tidak ada air. Selamatkan Sabah. Ada hospital. Saya bersuara di parlimen. Di Sandakan ini tidak ada pakar jantung. Kalau sakit jantung pergi Kota Kinabalu, tengah jalan sampai ke Ranau, mati sudah. Jalannya lagi berlubang. Mana pakarnya? Saya bersuara di parlimen. Ditambah satu saja yang ada di Kota Kinabalu. Kemana ini? Tapi belanja 46 bilion untuk kesihatan tahun ini saja. Mengapa tidak ada pakar? Pasal itu bila saya jadi kerajaan warisan, kita lahirkan Kementerian Kesihatan. Pasal saya mau ada doktor yang cukup. Bukan hanya doktor yang cukup. Besok kita kerajaan warisan, saya akan pastikan supaya kilang buat ubat generik. Ubat. Ini generik ubat yang dibuat di mana? Di Negeri Sembilan. Di mana? Di Melaka. Yang Panadolnya, penisilinnya, kita membeli obat daripada kilang. Dari mana ya?
Melaka Negeri Sembilan. Kenapa tidak ada kilang di Sabah ini? Besok kerajaan saya sudah hantar orang-orang kita belajar. Ada syarikat dari India, ada syarikat dari China. Kita akan buat kilang untuk buat ubat. Jadi kita tidak boleh bergantung. Bayangkan, kilang, jangan bilang kilang, mineral water ini, di mana dibuat ini? Kertas, di mana dibuat? Dari Kuala Lumpur. Masa saya jadi kerajaan, SFI 700.000 ekar tanah Sabah Forest Industry. Hampir 300.000 tanah itu ditanam dengan kayu akasia, kayu yang paling mahal satu di dunia. Tidak ada negara tanam, bukan di Jepun, bukan di China, bukan di Indonesia, cuma ada di Sabah saja. Tanah yang ditanam beratus ribu ekar dengan kayu akasia. Boleh buat kertas, boleh buat tisu paper. Tisu paper kita pun kita beli dari Semenanjung. Pasal itulah harganya mahal. Pasal naik kapal, kos tinggi. Tapi kalau kita keluarkan di tempat kita, bukan setakat kosnya boleh kita turunkan, anak kita ada kerja. Betul kan? Bila ada kerja, ada duitnya. Kalaupun tidak mampu beli barang, tapi kalau ada gajinya, mampu dia membeli. Saya beritahu dulu Datuk Najib, masa dia Perdana Menteri, mau bagi BRIM, boleh bagi BRIM, bagus. 1,000 bulan 2, 1,000 bulan 11, 2 kali 2,000. Tapi kalau duit yang berbilion kita buat kilang, rakyat kita dapat 1,000 tiap-tiap bulan. Bukan 2 kali, 12 bulan, 12 kali. Mana bagus 2 kali dapat sama 12, 2 kali dapat, 12 kali dapat. Ada kerja, ada kemahiran dia. Saya berharap sungguh, hadirin yang dihormati sekalian, saya berharap usaha ini akan dapat kita lakukan sebaik mungkin untuk membolehkan supaya pilihan raya kali ini bila saja dibubar, jangan buang masa. Ya, pastikan kita akan turun untuk mengundi, tunaikan tanggungjawab mengundi. Undilah Parti Warisan Sabah. Boleh? InsyaAllah. Tuan-tuan dan puan-puan, akhir saya ucapkan terima kasih atas undangan yang diberikan kepada saya dan penduduk kampung yang ada untuk hadir pada hari ini, pada petang ini, dan kita doa kepada Allah SWT. Dan besok kita jadi kerajaan, Tahir, saya datang balik ke kampung ini, ke Singat. Ya. Saya mau tanya dulu, bila kita ada kuasa, saya akan tanya, mana ini tanah, siapa punya tanah ini? Kau nelayan? Itu nelayan siapa punya? Kerajaan? Masakan kerajaan kita tidak boleh. Saya diundi jadi kerajaan oleh rakyat, bukan oleh nelayan itu. Ya? Jadi saya berharap sungguh tuan-tuan dan puan-puan, sampai waktunya kita akan pastikan supaya mengatasi masalah. Tapi mungkin perkara ini bukan boleh diatasi 1 hari, 1 minggu. Dia akan mengambil masa sedikit, tapi yang penting kita dapat atasi masa depan anak-anak zuriat kita. Jauh baik kehidupan mereka daripada kita. Ya? Hadirin yang dihormati sekalian, dan kita berharap agar ada kurnia Allah SWT dalam bulan yang merdeka. Besok kita sambut merdeka. Tapi jangan lupa, harapan orang tua kita Tun Mustafa, Tun Puat Stephen, J. Sundang, mereka tanda tangani di depan Ratu Elizabeth. Harapan untuk kita ada kehidupan yang jauh baik daripada tahun 1960-an. Ya, tapi hari ini masih lagi tidak berair, masih lagi tidak lampu bermusim-musim. Ini yang saya harap sungguh agar usaha ini akan dapat kita atasi sebaik mungkin. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Penduduk kampung doakan, ya, mudah-mudahan sampai pilihan raya akan datang, kalau ada orang yang ambil IC, pastikan jangan ada ambil. Saya sudah ada 10 peguam. Ada orang, contohnya kalau ada, ya, ugutan-ugutannya beritahu dengan pimpinan, sama ada si Siti Nara, sama ada pimpinan kita di sini Kelvin. Hak kamu, jangan bagi IC dengan mana-mana pihak. Bawa IC kamu, itu keterangan kamu itu. Ya. Dan saya sudah cakap dengan pengurusi SPR Malaysia, jangan bawa IC, apa ini, handphone dewan itu. Ya, kena sebaiknya, dan jangan tukar tung undi. Ya.
pastikan kita kawal dengan sebaik mungkin. Ya, pilihan raya pada kali ini kita mesti hadapi untuk menentukan masa depan orang kita, rakyat Sabah ini. Dengan kata-kata itu sekali lagi saya ucapkan terima kasih dengan niat yang baik. Kalau ada kata-kata saya menyinggung perasaan mana-mana pihak, maafkan saya. Dengan niat yang baik untuk kita memperingatkan rakyat di Sabah. Pilihan raya ini merupakan pilihan raya yang paling penting. Yang paling penting. Ya, pasal ini akan menentukan masa depan rakyat Sabah. Ya, saya melihat keadaannya tidak pernah berlaku. Kalau dulu kita boleh tumbangkan Barisan Nasional dengan hanya GST, kampung ini pun tidak tahu apa GST batu tujuhnya. Kamu tahu apa GST? Tidak tahu apa GST. Kita mampu tumbangkan 1MDB. Orang kampung sini tidak tahu 1MDB. Barisan Nasional hari ini masalah air, masalah jalan, masalah sekolah, masalah ubat hospital, masalah jalan raya yang berlubang, jauh lebih yang rakyat rasa, bukan orang bandar yang rasa. Betul tak? Jadi bila kamu sudah rasa, jangan lupa, jangan hanya merasa susahnya tapi tidak ada penyelesaiannya. Gunakan kuasa kamu mengundi untuk mengubah rasa susahnya pada hari ini untuk masa depan anak-anak dan zuriat. Terima kasih banyak atas undangan yang diberikan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada ucapan dasar dari Bapak Presiden Parti. Baiklah, Zon 5 termasuk Libaran. Walaupun ada JRS dan barisan, undi kita tetap padamu, warisan. Oke. Sebelum kita berada di sini, ada pengumuman kemasukan ahli baru daripada parti JRS diketuai oleh Ismail bin Kari. Ini penyerahan boran kepada Presiden. Saudara Mahali bin Hulang, Kampung Batu Putih Hujung. Sanawali bin Junjung, PPR Kampung Batu Putih. Ketua Estro tu. Terima kasih. Saudara Azman daripada Kampung Nelayan Tengah 2. Terima kasih banyak. Nampak TV itu dulu. Tengok TV dulu. Tengok TV. Untuk pemaluman semua, jumlah keahlian yang masuk ke parti warisan seramai 490 orang. Ini 90 orang. Program. Ahli. Saudara Azman daripada Kampung Nelayan Tengah 2 dengan jumlah keahlian 50 orang. Terima kasih. Orang. 50 orang. Terima kasih tu. Jumlah keseluruhan berapa? Jumlah keseluruhan ahli yang masuk 490 ahli. Baiklah. Selamatkan! 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 Hujung! 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 Okey, penyampaian sebuah hati kepada mana kampung? Kampung Nelayan Tengah, Batu 10 datang di sini. Di sebelah. Okey. Lagi Datuk Seri. Ini orange. Lain kali bawa yang anu. Bagi jambu ataupun pisang. Oh, insyaAllah. Terima kasih. Terima kasih. Sebelum itu kita minta gambar kenang-kenangan bersama dengan Presiden, bersama para hadirin yang hadir. Okey, selepas sesi bergambar, kita ada sisi media lagi dengan Datuk Seri. Okey. Jom ambil gambar dari atas. Okey, kita live. Masuk. Ramai-ramai kita ambil peluang ini bersama Presiden.
Siap sedia, kita akan lakukan lawan keramat ini. Hotel 9. Selamat